Sebab kena bina ayat, kena berfikir, kena kira dan segalanya. Saya tak suka karangan sebab susah nak cari idea. Saya tak pandai karangan sebab saya tak pandai buat ayat. Saya tak tahu buat idea, saya tak tahu membuat karangan, saya tak tahu memfikir. Saya tak suka lah buat karangan. Karangan susah. Saya susah nak dapat idea. Saya tak suka karangan kerana susah untuk mencari idea. Sebab nak bina karangan susah. Susah nak cari idea. Karangan sebab tak ada idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Barisan Panel Hakim. Saya yang mempunyai diri bernama Cikgu Siti Nur Jamiatul Aisyah binti Omar. Hari ini akan membentangkan kajian tindakan saya yang berjudul Rofkaf Roda Karangan Fakta. Rentetan daripada video yang telah kita perpaparkan tadi dapat dilihat bahawa kelemahan kebanyakan anak murid kita pada hari ini adalah dalam membina sebuah karangan. Okey, karangan ini biasanya termaktub dalam kertas penulisan bahagian C, iaitu yang menyumbang kepada 50% markah. Walaupun yang menjawab itu adalah anak bangsa Melayu sendiri, tetapi peratus penguasaan mereka dalam kemahiran bahasa Melayu itu sukar untuk mencapai tahap cemerlang. Oleh yang demikian, inilah objektif utama saya dalam membina kajian tindakan untuk menangani masalah membina karangan maupun membina ayat dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam bahasa Melayu. Objektif kajian saya pada hari ini adalah untuk meningkatkan penguasaan serta kemahiran murid kita dalam membina idea utama dan idea sampingan di samping dapat membina karangan itu berdasarkan kepada format yang betul. Kerana apa? Kerana kadang-kadang murid kita, dia tersasar daripada kehendak soalan. Daripada objektif tersebut, kita dapat membantu murid kita membina sebuah karangan yang baik dengan menggunakan kosakata agar dapat mencapai tahap yang cemerlang. Okey, kumpulan sasaran kita adalah murid-murid tahap 2 iaitu murid tahun 4, 5 dan juga 6. Okey, idea ataupun inspirasi yang saya dapat membina Rofkaf ini adalah daripada pregnancy wheel. Saya merupakan ibu yang beranak 6. Jadi pregnancy wheel ini sinonim dengan saya sebab selalu sangat jumpa bila saya buat pemeriksaan perubatan. Oleh yang demikian, bila saya membina Rofkaf ni, saya mendapat cetusan idea itu apabila saya teringatkan pregnancy wheel. Kenapa saya memilih bulatan? Sebab saya tahu anak-anak didik kita suka sangat bermain roda. Jadi saya bina Rofkaf ini menggunakan elemen bulatan. Okay, pada awalnya saya telah membuat tinjauan melalui anak-anak didik saya dengan melakukan satu ujian kepada mereka untuk mereka membina karangan berjenis fakta. Dan apa yang saya dapati ialah murid-murid kita mendapat markah di antara 8 hingga 14 markah sahaja. Jadi dapatan awal yang boleh saya rumuskan di sini ialah murid kebanyakan membina karangan dengan format yang tidak lengkap, iaitu tidak mempunyai pendahuluan dan juga penutup yang akhirnya menyebabkan aras markah menjadi rendah. Kemudian murid membina idea yang berulang-ulang dan ketepatan dan tersasar daripada kehendak tajuk. Selain daripada itu, rata-rata murid hanya membina idea tanpa menghuraikan isi tersebut. Jadi mereka sukar untuk mendapat markah yang cemerlang. Ini merupakan contoh hasilan yang telah dihasilkan oleh murid-murid di mana kebanyakan karangan yang dibina ideanya tidak tepat ataupun tersasar daripada kehendak soalan. Ada murid pula tu dia hanya membina idea sahaja tetapi tiada huraian, lepas tu pengulangan idea yang sama, dan kebanyakan murid membina karangan tersebut dengan format yang tidak lengkap, iaitu tiada pendahuluan dan juga tiada rumusan maupun penutup. Oleh yang demikian, kesan daripada kesilapan atau
kecuaian yang dilakukan oleh murid-murid ini, mereka telah memperolehi markah di aras 8 hingga 12 ataupun 14 sahaja. Mereka tak mampu mencapai markah yang cemerlang, iaitu antara 21 sehingga 25 markah. Kesan sebagaimana dapatan yang saya terima tadi, maka saya membina Rofkaf Palun Kosong, iaitu Rofkaf itu adalah gabungan daripada roda formula karangan fakta. Tujuannya adalah untuk memudahkan murid-murid membina karangan fakta dengan format dan idea yang betul. Okay, ini merupakan Rofkaf yang saya inovasikan ia untuk digunakan dalam kelas ya. Okey, sekarang dalam pada Rofkaf ini kita dapat pandu anak-anak didik kita macam mana cara penggunaannya. Okey, Rofkaf mengandungi 6 roda, iaitu 6 roda ini mewakili 6 perenggan di mana mereka menggunakan teknik dasar. Okey, kenapa saya memilih roda? Supaya senang. Macam saya katakan tadi, inspirasinya daripada pregnancy wheel. Lagipun kita dulu pernah dipopularkan dengan rancangan roda impian. Jadi anak-anak murid suka sangat bila dapat memusing-musingkan roda ini untuk jadikan satu bahan permainan bagi mereka. Okey, lepas tu daripada roda ini kita lihat ada 6 roda yang mewakili 6 perenggan, dimulakan dengan dasar. Kita menggunakan teknik dasar. Teknik dasar DASSAR, dasar. Okey, dasar ini sebenarnya adalah perenggan untuk pendahuluan. Di mana formula dekat sini kita lihat ada ni formula dia DJT. Di Johor kami sangat terkenal dengan kami punya pemain bola, pasukan bola kami, iaitu JDT. Tetapi untuk ni saya ubahkan sedikit, saya tukarkan sedikit menjadi DJT, iaitu di mana dewasa ini justeru itu dan terdapat pelbagai. Sebab kalau kita nak bimbing murid-murid kita membina pendahuluan sangat-sangat sukar. Kenapa? Anak didik kita tak boleh nak membina pendahuluan yang baik. Kemudian asal ini adalah untuk penanda wacana, dan juga 4 roda ini merupakan bahagian untuk membina isi. Manakala yang tengah ini adalah untuk penutup. Jadi kat sini teknik dasar. Kemudian kenapa ada WH dan juga suka? Tujuannya adalah untuk anak-anak didik memudahkan mereka mengembangkan idea mereka menjadi sebuah perenggan ataupun sebuah ayat yang lebih gramatis. Kalau diminta berdasarkan kepada dapatan awal yang saya terangkan pada permulaan tadi, dapati ramai anak murid kita hanya mampu membina idea tetapi tak mampu nak menghuraikannya dengan baik. Jadi saya pandu mereka dengan penggunaan dasar ini. Okey, jadi yang inilah produk yang telah saya gunakan untuk melatih dan membimbing murid-murid kita membina karangan yang baik. Jadi kita akan lihat macam mana cara penggunaan dan bagaimana Rofkaf ini berkesan dalam membina karangan. Baiklah, cara untuk kita mengaplikasikan Rofkaf dalam menjawab soalan karangan fakta. Okey, ini merupakan contoh. Bahagian kata kunci tu kita letakkan kehendak soalan dengan bertujuan supaya murid-murid tidak menulis idea yang tersasar atau tidak mengikut kehendak. Okay, ini merupakan roda yang paling besar, roda pertama, di mana kedudukannya adalah untuk pendahuluan. Okay, dalam pendahuluan ini tadi kita telah menggunakan formula DJT, iaitu dewasa justeru terdapat pelbagai. Okay, dewasa ini itu sebenarnya kita lebih kepada menerangkan tentang senario ataupun situasi ataupun isu-isu yang berlaku kini. Kemudian terdapat pelbagai pula kita masukkan kata kunci supaya murid-murid apabila membina isi nanti tidak tersasar daripada kehendak soalan. Ini merupakan perenggan yang kedua ataupun roda yang kedua ya, di mana ia merangkumi isi pertama dalam sebuah karangan. Okey, dekat situ ada segitiga yang terdapat pada line tengah berwarna hitam itu merupakan jarak sebenarnya, supaya pada perenggan yang kedua ni murid dikehendaki menjarakkan sedikit dengan perkataan pertama supaya menampakkan ia membentuk perenggan. Okey, dekat sini kita menggunakan formula AAW, iaitu antaranya sebagaimana saya sebutkan tadi pada awalnya dasar untuk penanda wacana dan kemudian diikuti dengan kata hubung suka dan juga 3W1H. Okey, kat sinilah kita gabungkan. Antaranya kita lihat pada roda yang kedua, antaranya untuk memulakan murid dikehendaki meletakkan idea utama di situ. Kemudian kita huraikan menggunakan kata hubung agar idea itu dapat berkembang dan diikuti dengan Y untuk meletakkan contoh bagi karangan mereka.
Seterusnya ini merupakan perenggan yang kedua tetapi roda yang ketiga. Dekat sini prosesnya sama dengan perenggan yang kedua tadi, iaitu membina idea yang kedua ini, tapi kita menggunakan formula SKW, iaitu selain itu yang kita ambil daripada akronim dasar, kerana, akronim suka, dan 3W1H what untuk mereka menghuraikan lagi karangan mereka supaya ayat itu menjadi lebih gramatis dan nampak lebih cantik dan berkembang. Yang ini pula merupakan roda yang keempat bagi idea yang ketiga. Okey, prosesnya sama saja seperti roda ketiga dan kedua tadi. Cuma di sini dia punya teknik ataupun formula yang digunakan adalah SUW, iaitu seterusnya. Lepas tu untuk kata hubung untuk, dan juga kita menggunakan kata kunci Y. Ini merupakan perenggan yang terakhir bagi idea, yang mana kita mulakan dengan penanda wacana akhir sekali, kemudian idea utama itu digabungkan dengan menggunakan kata hubung supaya, dan murid menghuraikan atau memberi contoh dengan menggunakan kata kunci how. Dekat sini murid hanya meletakkan idea tu dan tinggal hanya menggabungkan menjadi ayat yang lebih berkembang dan ayat yang lebih gramatis. Dan roda yang paling kecil dikhususkan untuk rumusan ataupun penutup karangan. Dalam rumusan ini, murid dikehendaki membina sebuah ulasan semula tentang apa yang telah dikarangkan, dan kemudian di akhirnya murid hanya menggarapkan dengan harapan supaya melengkapkan lagi karangan yang telah dibina oleh mereka. Penggunaan rokaf saya telah lakukan daripada tempoh PDPR lagi, iaitu di mana murid telah membina karangan dengan dibantu oleh rokaf yang telah diadakan dalam bentuk saiz kecil. Kemudian saya aplikasikan pula di dalam kelas secara bersemuka. Okay, ini merupakan data yang saya perolehi berdasarkan kepada ujian pra dan juga ujian pos yang saya lakukan kepada 6 orang murid. Okey, palang yang berwarna kuning itu menunjukkan markah yang diperolehi pada awalnya, dan yang berwarna merah itu adalah impak selepas penggunaan rofkaf, dan dapat dilihat untuk karangan itu mereka telah mencapai daripada aras sederhana, iaitu antaranya yang memperolehi 8 markah, mereka boleh mencapai sehingga 22 markah, iaitu markah cemerlang. Ini boleh menyumbang kepada markah A bagi kertas penulisan murid-murid yang terlibat. Ini merupakan 3 daripada 27 orang contoh karangan yang telah dihasilkan oleh murid-murid yang mengikuti pembelajaran menggunakan rofkaf. Okey, dapat dilihat di sini pra itu kebanyakan muridnya elemennya tidak banyak dan juga isinya tidak dikembangkan dengan baik. Tetapi bila mereka telah menggunakan rofkaf, boleh dilihat daripada evidence post, kebanyakan karangan tu lebih baik, lebih panjang, isinya dikembangkan dengan kemas dan cantik dan menyumbang kepada markah yang sangat tinggi. Okey, untuk penggunaan rofkaf ni saya tidak menggunakan alat yang mahal. Saya menggunakan recycle semula alat-alat yang ada di rumah saya, seperti saya menggunakan kotak terpakai yang saya dah tidak gunakan lagi. Kemudian adanya kertas wallpaper atau kertas dinding yang lebihan daripada keceriaan kelas, dan beberapa alat kegunaan alat tulis, dan juga beberapa helaian kertas A4. Apa yang dapat saya rumuskan di sini ialah sebenarnya penggunaan rofkaf ini memberi banyak kelebihan kepada murid-murid kita. Okey, contohnya rofkaf ini dibina dengan kos yang sangat murah, lepas tu penggunaannya pun mudah, dan apa yang didapati kita menggunakan juga kita menerapkan nilai lestari, iaitu kita menggunakan kembali barang-barang yang telah terbuang dan tidak digunakan lagi. Kemudian rofkaf ini membantu murid dalam membina jawapan yang lebih tepat dan juga mengikut format yang betul. Apabila terdapat beberapa formula di setiap perenggan itu, memudahkan anak didik kita untuk membina karangan. Jadi rofkaf ini sepatutnya boleh disebarluaskan untuk kemudahan para pendidik dan juga pendidik di luar sana. Kadang-kadang bila kita membimbing dan mendidik anak kita itu, bukan semua perkara yang boleh menjadi ingatan mereka di masa akan datang.
Jadi, untuk mengekalkan ataupun melakukan aktiviti pengukuhan, saya telah menerapkan elemen didik hibur, iaitu saya telah menghasilkan atau mengubah seni kata lagu, sebuah lagu yang memang diminati oleh di kalangan anak-anak didik sekarang ini, dengan saya olah seni kata ini menjadi sebuah seni kata yang khusus kepada peringatan tentang cara penggunaan huruf kaf. Okey, jadi saya nak para juri semua dengarkan lagu yang telah diolah semula oleh saya. Silakan. Huruf kaf untuk kamu. Bila nak bina karangan, huruf kaf kan bantu binaan. Formula karangan fakta agar tidak tersasar. Pusing dan ingat kaedah dasar. Terdapatlah 6 roda, wakili 6 perenggan. Mula pendahuluan, 4 untuklah isi. Akhiri roda kecil dengan rumusan. Formula pendahuluan, ingatlah DJT. Dewasa justeru terdapat pelbagai dan masukkan kata kunci supaya kau nanti tidak lari mencari idea pasti. Dimulakan dengan penanda wacana, gabungkan huraian dengan formula suka. Bila dan contoh juga guna double tulis. Setiap idea ada 3 perkara. Terdapatlah 6 roda, wakili 6 perenggan. Mula pendahuluan, 4 untuklah isi. Akhiri roda kecil dengan rumusan. Formula pendahuluan, ingatlah DJT. Dewasa justeru terdapat pelbagai dan masukkan kata kunci supaya kau nanti tidak lari mencari idea pasti. Isi dimulakan dengan penanda wacana, gabungkan huraian dengan formula suka. Binalah contoh juga guna double tulis. Setiap ada 3 perkara. Saya mendapat belajar menggunakan rough craft dengan cepat untuk membuat karangan. Sangat mudah bila menggunakan rough craft. Saya sangat faham bila membuat karangan. Huruf kaf boleh membantu saya untuk membuat karangan. Dan huruf kaf banyak formula. Dengan menggunakan huruf kaf, saya senang untuk membuat karangan. Seperti bahagian B. Bahagian B berkemungkinan saya ada salah, ada saya buat silap. Tapi dengan huruf kaf, senang untuk saya buat karangan. Senang menggunakan huruf kaf kerana banyak formula. Dengan menggunakan rough craft, saya lebih senang faham apabila menggunakan rough craft formula karangan. Senang bina karangan menggunakan formula. Video yang terakhir tadi merupakan maklum balas yang saya terima daripada anak-anak didik saya yang telah mengamalkan ataupun membina karangan berpandukan daripada huruf kaf. Okey, daripada 27 orang murid, saya memilih 6 orang murid di mana mereka telah pun mengaplikasikan huruf kaf dalam karangan mereka dan mereka telah berpuas hati serta mudah memahami cara membina karangan sekiranya menggunakan huruf kaf.
Okey, kini setelah kita menonton maklum balas yang diterima, maka berakhirlah pembentangan saya pada kali ini. Okey, saya memang benar-benar berharap bahawa Rofcraft ini akan membantu anak-anak didik yang ada bukan sahaja di sekolah saya, malah mungkin boleh dihebahkan untuk kegunaan anak-anak didik di sekolah lain supaya ianya dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi akademik anak-anak didik kita. Semoga dengan usaha saya yang kecil ini dapat sama-sama diguna pakai, sama-sama dikongsi agar dapat memberi satu kemudahan, satu kaedah ataupun membantu di kalangan kita, khususnya pendidik dan juga anak-anak didik dalam membina ataupun menguasai kemahiran bahasa Melayu. Dengan itu daripada saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang pembentangan tadi ada kata tutur kata saya yang mungkin menyinggung perasaan barisan panel sekalian. Okey, dengan itu saya akhiri pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.